Okey, mana yang ada hari ni kalau awak ada kertas sama awak keluar kertas dengan pensel, kalau boleh ada pembaris sekali. Kalau boleh ada pembaris sekali yang terbaik lah. Sebab kita nak try cuba buat sama-sama. Kalau ada kertas, pensel, ada pembaris sekali supaya sambil-sambil awak tengok tu awak boleh cuba lakar. Awak cuba melakar Okey. Kita akan mula. Saya tengok borang kehadiran. Sambil sebab apa kalau cikgu dah start ni dia orang akan tanya cikgu buat apa, cikgu nak buat apa tu, cikgu tunggu start. Cikgu tunggu start, semua orang dah ramai dah masuk, kita mula sama-sama. Tapi siapa yang dah ada ni ready lah, ada kertas sketch ke, buku ke, kertas lukisan ke, pensel. Ini tambahan pembaris. Kalau ada pembaris cikgu buat apa? Sebab apa nak guna pembaris? Sebab kita nak mempelajari tentang 3 jenis perspektif. Perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Minggu lepas hari Selasa baru ni kita hanya buat 1 titik dan cikgu tunjuk sikit tentang 2 titik. Okey, hari ni kita nak tengok dalam keadaan 3 titik. Kenapa perspektif ni penting? Perspektif ni kita nak, walaupun awak masih kecil tak faham kan, cuma perspektif ni tujuannya supaya awak dapat buka awak punya minda. Untuk melukis ni kita tak nampak satu lapis je. Kita nampak yang melukis ni ada benda di depan, ada benda di belakang, macam 3D lah maksudnya. Itu maksud dia. Maksudnya melukis ni kita nak menggambarkan sesuatu supaya kita boleh bezakan benda yang jauh dengan benda yang dekat. Itu perspektif. Dan perspektif ni sebenarnya kalau ikut mata manusia kita tengok ni, dia ada banyak. Ada pandangan daripada atas, pandangan daripada horizontal, muka bumi, ada pandangan daripada bawah. Sebab itu ada istilah daripada udara, di daratan, daripada paras laut. Ada istilah macam tu. Cuma kalau kita tengok perspektif ni, dia penting ni tentang mana? Penting apabila kita nak melukis pemandangan, kita nak melukis bangunan, kita nak lukis objek yang kebanyakannya melibatkan skala. Kalau awak dah besar ni, kalau boleh bercita-cita nak jadi seorang engineer, bercita-cita nak jadi seorang arkitek, bercita-cita nak jadi seorang designer, apa nak interior design, ini adalah asas. Kalau awak daripada kecil dah faham kan, bila awak naik sekolah menengah awak boleh lukis lebih cantik, tak mustahil bila awak dah besar nanti benda tu dah jadi satu benda yang kebiasaan. Awak nak lukis sebuah kerusi pun nampak macam kursi betul. Awak nak lukis kereta pun, kereta tu macam kereta betul. Macam kita tahu kereta kalau belah belakang kereta dia macam ni, kalau depan dia macam ni nampak dia. Kalau tengok daripada atas kereta dia macam ni, kalau tengok pada bawah kereta dia macam ini dipanggil lukisan perspektif ataupun lukisan engineering, lukisan teknikal. Okey, jom kita mula. Nampak? Okey, nampak kertas Alright, nampak cikgu. Nampak, Pak. Okey, kalau nampak. Tak, kalau ada peganglah pensel. Dia melukis ni macam kita belajar matematik lah. Pada cikgu kalau belajar matematik dengan melukis sama kan. Kita kena pegang pensel, kena ada kertas. Kalau matematik, kalau kita nak kira, kita kena kira dengan tangan kan. Apa dia? Okey, kita tengok. Okey. Perspektif yang cikgu nak terangkan, perspektif jangan perspektif ada 3. 1, 2, 3. 3 dipanggil 3 titik lenyap. 3 titik lenyap. Titik lenyap ni apa dia? 3. Okey. 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, 3 titik lenyap. Apa dia ni? Titik lenyap ni maksudnya satu titik yang kita lukis pada mula-mulanya. Pada mula-mula kita lukis, tapi apabila lukis, yang ni awak tengok ya. Lepas ni cikgu tunjuk gambar. Bila awak masuk titik lenyap ni, titik yang kita hilangkan apabila kita dah siap lukis.
Hanya di peringkat awal saja kita buat supaya kita nak jadi satu panduan. Satu panduan maknanya macam kita melakar lah, kita tak lakar kuat-kuat kan. Kita buat macam kita buat satu kali, kita buat satu titik, kita anggap titik tu kita seorang yang nampak, orang lain tak nampak. Kan? Kita seorang yang nampak. Tu kita tarik titik tu ke depan, ke depan, ke depan. Ini pun lakar lah, kita lakar. Daripada lakaran tu barulah kita buat lukisan apa yang kita nak gambarkan. Nak lukis pokok ke, nak lukis jalan ke, nak lukis rumah. Okay, so bila kita buat benda ni, kita kita tak cikgu present screen kan cikgu tukar tak display capture. Kita pergi ke display capture. Okey, tengok, nampak apa kat tu screen? Nampak gambar apa tu? Nampak macam garis-garisan kan. Okey, garisan ni macam satu, kita bayangkan yang warna merah tu adalah titik horizontal, titik yang melintang. Yang biru tu daripada belakang ke depan. Okey, kita bayangkan. Tapi sebenarnya yang ini, okey, ingat tak yang itu? Cikgu tunjuk minggu lepas. Ada satu titik kat belakang ni, kita tarik ke depan kan? Kita tarik ke depan. Okey, tarik ke depan. Ini yang minggu lepasnya. Minggu lepas hari Selasa baru. Siapa yang tak ikut hari Selasa tu, kita bincang tentang ni. Okey, contoh nampak tak? Kita yang tadi garis merah ni, kita buat satu garis melintang. Nampak. Satu titik di belakang, satu titik belakang tu kita tarik ke depan. Okey, ini dipanggil titik lenyap. Titik belakang titik lenyap, titik yang hilang, titik yang kita tak nampak. Kita bayangkan saja. Kan bila tarik ke depan, awak tengok saiz pokok tu. Saiz pokok tu yang belakang kecil, yang depan besar. Okey, sambung. Okey, yang ini titik juga. Ini satu titik juga. Cuma apa yang kalau awak tengok gambar ni, apa yang awak bayangkan? Siapa boleh cerita cikgu? Apa yang awak bayangkan? Tahu. Awak tengok gambar ni, Daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Contoh kita naik helikopter kan. Ke bawah. Kita naik helikopter, kita nampak bangunan tinggi kan. Yang ke atas, yang titik yang belakang tu adalah jauh kat bawah di jalan raya, dekat bawah lah, kat bumi. Kita terbang ke atas. Ni panggil bird eyes. Mata burung kan. Pandangan daripada mata burung. Okey, yang ni contoh lagi. Contoh, tak semestinya lukis petak. Kita boleh juga lukis bentuk macam-macam bentuk. Bergantung kepada garisan yang kita tarik dari belakang. Yang belakang ni, bila kita buat, kita padam lah. Kita padam. Yang ni kita buat minggu lepas. Contoh, kita ambil satu titik belakang ni, titik lenyap di belakang. Kita tarik ke depan. Dan kita boleh lah buat jalan raya ke, buat bangunan ke, buat pokok dia, buat pagar. Okey, yang ini dipanggil perspektif satu titik. Berapa titik? Perspektif satu titik. Bila kita buat dalam keadaan bangunan pun, jalan raya dalam pekan, dalam bandar pun boleh juga buat bangunan. Asalnya nampak VP ni kan, ataupun TL. Bahasa Melayu kita panggil TL. TL ni titik lenyap. Titik lenyap satu titik belakang ni kita pilih. Lepas tu ada satu garisan melintang, dia panggil horizon line. Garisan melintang tu, horizon line. So kita tarik ke depan. Bila kita tarik kita just sambung saja. Sambung garis-garis tu jadilah bangunan. Sambung garis-garis tu jadilah jalan raya. Sambung garis jadilah tiang lampu dan sebagainya. Cuma yang belakang kecil, yang depan besar. Ini dia panggil perspektif satu titik. Okey, ni jadi kita tak pilih titik tu ke tengah-tengah. Kita pilih titik tu di bahagian tepi kiri gambar. Kertas lukisan kita kan, kita tak pilih titik tengah. Kita pilih tepi. Bila dia tepi, kita nampak gambar tu daripada seolah-olah dia daripada belah kiri tu dia jauh. Bila dah ke depan, dia jadi besar, dekat. Dan so melukis ni tak semestinya awak pilih titik lenyap tu di tengah-tengah ataupun di situ. Awak boleh pilih mana-mana titik. Yang penting awak gariskan nanti buat garisan tu. Okey. Ni contoh ni satu bandar dia lukis. Nanti saya bagi idea kat awak. Sabar. Saya bagi idea. Nanti lepas ni awak akan lukis. Di akhir nanti awak akan lukis. Awak boleh guna
combine satu titik ke dua titik atau tiga titik, yang mana awak rasa nak cuba buat. Satu titik dah dia buat hari Selasa baru ni. Okay, contoh ni dia buat sungai, dia buat jambatan, dia buat ni kan. Gambar tak apa jelas sangat lah. Ni contoh. Okay, ni contoh pemandangan. Daripada konsep satu titik di belakang ni, dia ambil satu titik je lawati. Titik belakang ni dia tarik ni titik kat sini. Dia punca titik kat sini. Kan dia tarik garisan, nampak dia tarik garisan tu. Bila semakin ke depan semakin besar, buatlah pokok kelapa, buat jalan raya, jalan batu, bunga, buat bangunan. Jadi satu pemandangan di tepi laut. Okey, ini adalah konsep kita menggunakan titik lenyap tadi. Titik lenyap. Dan juga boleh digunakan pakai kalau kita nak lukis di dalam bangunan, dalam rumah. Dalam contoh ni ni apa, bilik hotel katakan, ada pintu kat jauh belakang. Gunakan titik lenyap agak dari belakang. Macam kita tengok tile jubin ataupun kapet kan, yang petak-petak, yang belakang kecil, semakin ke depan semakin besar. Sama dengan pintu. Awak cuma tarik satu garisan je. Tarik garisan daripada belakang ke depan. Sambung-sambung je. Ni paling senang nak lukis. Awak sambung-sambung, awak design nak buat pintu ke, nak buat tingkap ke, nak buat lantai ke, macam mana. Ni contoh di dalam bangunan. Ni tengok macam ni ruang tamu rumah. Dia buat tu titik tengah ni, tarik. Okay, yang atas ni shieling, tapi ni bingkai ataupun cermin, itu sofa, meja, lampu, dengan menggunakan panduan daripada titik lenyap yang kita pilih tadi, satu titik lenyap tadi. Okey, faham? Okey. Ni kalau lebih cantik ni saya cakap ni, siapa yang nak jadi tukang arkitek ke, designer ke, nak design, awak buat rumah sendiri, nak design daripada upah orang, bayar mah kita lukis sendiri. Contohnya bilik kita nak ubah kedudukan katil, kedudukan ni, kata kita lukis. Ni contoh orang ni, dia menggunakan titik lenyap, tapi titik lenyap tu dah hilang dah. Tapi sebelum dia lukis ni, dia buat perspektif lain tu supaya sama kedudukan dia, kedudukan dekat shieling dia, kedudukan kat lantai dia, kedudukan meja dia. Ini menggunakan kaedah technical line ataupun perspektif line tadi. Okey, so ini adalah contoh-contoh kita menggunakan perspektif satu titik. Jom kita pergi dua titik pula. Jom. Apa maksud dua titik? Okey, tengok. Okey, dua titik ialah sama juga, ada garisan melintang tadi, horizon line tadi, cuma kita pilih dua titik. Satu titik di kiri, satu titik di kanan. Nampak? Dia tulis titik lenyap satu, titik lenyap dua. Okey, kalau awak ada pensel kertas, cuba awak lukis. Okey, saya bagi masa 1 minit, 2 minit. Cuba awak tiru ni. Sebab minggu lepas tak buat lagi minggu ni. Hari Selasa kita buat satu titik dengan dua titik. Cuba buat satu garisan, awak lukis. Nampak tak? Bertiru tak? Awak buat satu titik tu, awak garis ke depan. Titik lenyap satu ni dia akan bertemu juga dengan garisan daripada titik lenyap dua. Cuba tiru, cikgu bagi masa 1 minit. Cuba buat. Siapa ada pensel, ada baris, cuba buat. Okey, cuba buat. Cikgu bagi masa, cikgu bagi masa. Siapa yang tak ada pensel, tak apa, tengok dulu. Lepas ni cuba buat. Tengok ya, contoh. Ni contoh yang asalnya. Kalau kita buat tanpa kalau kita buat yang biasa macam ni lah, TL1, TL2. TL ni adalah titik lenyap, TL ni adalah titik lenyap. Ini kalau kita nampak tak yang tempat yang pangkah tu. Yang tempat yang pangkah tu ialah pertemuan antara dua garisan, antara dua titik lenyap. Dua titik lenyap dia bertemu yang kawasan pangkah tu. Situ kita bila awak lambat bangunan, awak besarkanlah. Kita tengok contoh lain. Ini kalau kita tengok kalau nak buat objek tu ke atas, bawah, ini boleh jadi bangunan makin tinggi ni. Kalau kita tarik daripada garisan horizontal tu di bawah, kita tarik garisan titik lenyap tu naik ke atas, kita dah boleh lukis macam bangunan. Ingat cikgu lagi contoh minggu lepas kat simpan jalan kan. Macam ni lah. Dia jadi semakin tinggi. Okey. Kita tengok contoh dia. Ini bila kita nak buat bentuk selai daripada petak. Selai daripada petak pun boleh juga. Kita sambung-sambungnya. Bila sambung kita padam. Mana yang kita yang tak mahu kita padam. Mana yang nak awak cuba, lepas ni awak cuba try. Buat macam-macam bentuk. Bila awak dua garisan tu dua titik lenyap tu bertembung, awak nak bentuk tangga ke, nak buat bentuk
I ke, bentuk U ke, bentuk M ke, boleh. Yang ni dia panggil lukisan ortoped yang macam 3D. Okey, seolah kita boleh pegang, kita boleh naik tangga tu kan. Seolah kita boleh naik tangga tu. Kalau kita lukis tangga biasa, nampak macam biasa je. Tak, jadi kita macam boleh naik tangga tu. Okey. Ini kalau kita nak buat bangunan. Dia menggunakan 2 titik lenyap ni. Dia tarik, dia boleh design lah. Dia tak nak buat lubang kat atas. Yang ni dia panggil, kalau cikgu dulu masa belajar kat universiti tu, cikgu belajar kalau lukisan reka bentuk kan, untuk membuat satu produk tu, kita belajar benda ni lah. Kita nak cipta satu produk baru, kita mesti ada lukisan ortografik. Okey, lukis rumah. Okey, cikgu bagi masa ni. Cuba awak lukis rumah ni. 2 minit. 2 minit cikgu. Cuba lukis rumah ni. Menggunakan 2 titik. Menggunakan 2 titik. Cuba try lukis rumah ni. Cepat. Cikgu bagi masa. Lukis rumah ni. Biasa kita lukis rumah nampak sekeping je kan. Cuba tengok rumah ni ada bayang ni, tempat gelap cerah, tu ada tingkap dia pun. Saya bagi masa. Tengok, cuba tiru. 2 minit cuba buat. Lepas ni dah habis kelas ni boleh colour. Nanti awak tambah pokok, tambah jalan. Okay, cuba buat. Cikgu bagi masa 2 minit. Cikgu. Ya. Nak kena bubur rumah tu dulu ke nak kena... Tak, buat garisan dulu. Okey, Amai tak faham ya. Amai yang tak faham. Okey, cikgu tunjuk contoh lah. Cikgu contoh. Sabar. Okey, cikgu tutup skrin saat. Sebab nak tunjuk contoh, kena tutup skrin pula. Okey. Apa yang awak kena buat? Nampak kan? Cikgu kan? Awak buat satu garisan melintang. Ini dipanggil horizontal. Horizon. Melintang. Boleh? Kemudian awak pilih 2 titik. Katakan awak ambil satu titik sini. Okey, yang ini kita panggil titik lenyap 1. Jadi kita panggil titik lenyap 2. Nampak ada 2 titik. Pilih mana-mana, tak kisah. Nak depan ke belakang, bergantung pada apa saiz benda yang kita nak buat. Kemudian kita gunakan pembaris. Gunakan pembaris. Kita bermula dari titik tadi. Satu titik, kita buatlah ke atas bebas. Katakan syarat dia mesti sama besar. Kalau macam tu, yang ni pun sama besar. Yang ni jangan lukis kuat-kuat. Garis ni buat perlahan-lahan. Jangan tekan. Pensel awak jangan tekan. Tu bawah sikit. Bergantunglah berapa banyak garis awak terpulang pada awak. Berapa banyak garis awak nak buat. Cikgu pakai pembaris ni, cikgu tak nampak. Kalau awak pakai pembaris plastik, awak boleh nampak saiz garisan awak tu. Cikgu pakai pembaris besi ni, dia tak nampak belakang tu. Ni tengok, dah silap lah. Okey. Tak kisahlah berapa banyak. Depan ke, belakang ke. Okey, tarik. Awak tarik ya. Tarik ya. Apa tu? Tarik. Awak tarik. Okey, daripada titik lenyap yang awak pilih tadi, itu yang penting. Okey, dah buat macam ni. Kita design lah nak buat, tekan titik lenyap tu kat sini. Okey, kita ambil kita buat satu lagi. Okey. So awak create design rumah. Katakan awak lakar, katakan buat ambil satu garis macam ni. Daripada hujung ni awak tarik. Lepas tu daripada sini pun awak pilih tarik satu. Kan? Dah tarik satu, pilih nak lukis atap. Katakan atap ni, sini atap. Ni. Atap. Sini. Sini ada garis lagi. Awak boleh buat garis lagi. Banyak-banyak tak apa. Salah. Ni dah tadi. Ni atap. Tarik atap. Atap. Sampai sini. Kemudian awak tarik. Kan? Tarik. Okay, mana yang lukisan saya awak nak betul tu, awak legapkan lah. Contoh.
Sekarang kita dah dapat satu rumah. Okey, macam tu. Kemudian nampak garisan ni. Garisan ni kita katakan kita ambil garisan ni. Masih ikut atas garisan. Masih ikut atas garisan. Daripada sini katakan kita buat satu lagi, kita nak buat tingkap contohnya, kita ambil satu ni, kita ambil ni, kita ambil atas ni untuk buat tingkap dia. Itu yang cikgu lukis tu macam mana nak buat tu? Ni cikgu tunjuk contoh menggunakan garisan. Kita masih, awak tengok garisan tu, pastikan awak lukis di atas garisan yang awak buat tu. Betul dah siap macam ni, awak dah dapat dia punya asas ni. Betul awak boleh nak tambah-tambah dah, nak buat apa. Okey, faham tak? Nampak tak? Maksudnya bermula daripada 2 titik tadi. Titik 1 dekat sini, titik 2 di sini, kita tarik ke depan dan kita boleh buat rumah. Okey, ini kalau contoh kita nak lukis bangunan yang petak saja pun boleh, kan? Okey, ni contoh. Nampak? Sama. Dia sama dengan tadi ya, titik hilang tu. Titik hilang yang belakang tu, kita boleh buat macam-macam, nak buat banyak bangunan ke pun boleh. Ini bila nak masuk ke dalam rumah ataupun dengan design yang melibatkan apa ni? Dalam rumah ke, kita masih mengambil 2 titik. 2 titik. Ni kalau cikgu nak buat selain bentuk petak, kita nak buat urut lain pun boleh. Nampak? Kita mainkan bayang, kita belajar garisan sebelum ni. Kita mainkan garisan tu, sempurna berawal lah untuk menunjukkan kawasan yang mana gelap, kawasan mana yang cerah. Okey, yang ini adalah contoh kita menggunakan 2 titik, dan hasilnya kalau kita nak lukis macam cikgu tunjuk minggu lepas lah, bandar kan. Benda yang sama kak. Ambil 2 titik, kita boleh buat lukisan bandar yang macam ni. Pak Rasha. Cuma kita mula-mula tadi kita buat garisan 2 titik tu kemudian kita tambah lagi tu, semakin banyak, macam-macam bunyi je ni. Okey, ni contoh. Ni kalau nak buat, nampak? Mula. Nampak cantik tak? Lukisan ni nampak macam kita berada kat kawasan tu. Kita berada di penjuru jalan tu. Kita nampak, boleh tengok belah sini, boleh tengok kiri, boleh tengok kanan. Ni maksudnya dua titik. Ni kalau orang yang terlibat dengan arkitek kan, dia buat design ke, dia lukis, nampak? Nampak dia punya, awak tengok dua titik lenyap. Satu di sini, satu di sini. Dan disambung-sambung dia lukis tangga. Ini untuk kita nak mencabar idea nak buat satu design. Okey. Ni contohlah. Contoh. Ni rumah macam ni pun sama. Asalnya tadi kita lukis rumah tadi kan. Nampak tak rumah tu tak nampak macam satu petak kan? Nampak di bahagian depan, belakang, enggak, yang belakang ada rumah anjing, belakang ni kecil, pagar kecil. Okey, ni contoh lain. Contoh ya. Biasanya nak lukis bangunan lah senang. Paling mudah untuk ini adalah kita nak lukis bangunan. Nak lukis rumah, nak lukis bangunan yang tinggi-tinggi. Contoh dalam lukisan kita, dalam rumah pun boleh sebenarnya. Kita tarik 2 titik. Contohnya kita nak lukis ni kan, nampak meja ni, dia macam bertembung antara 2 titik kan, konsep sama je. Ni maksudnya kita menggunakan perspektif 2 titik. Okey, jom kita pergi yang terakhir, iaitu perspektif 3 titik. Okey, titik 3. Tak boleh buka pula Ustaz. Saya buka ini. Ni dia. Apa beza dia? Awak tengok 3 titik ni, dia boleh jadi beberapa keadaan. Boleh titik di atas. Okey, titik yang dia sama juga. Titik yang pertama tu di garisan horizon melintang, titik kedua sama. Cuma titik yang ketiga, awak tengok yang kat bawah tu, titik 3 ni. Titik 3 ni dia boleh jadi satu di atas, di bawah. Boleh juga kita buat titik 3 tu di atas.
Bergantung kepada lukisan apa yang kita nak lukis. Kalau kita nak lukis tu ya di bawah kecil atas besar kan. Lukis bawah kecil atas besar macam yang benda objek menaik. Dia menaik ke atas. Kita lukis titik lenyap yang ketiga tu di bawah. Kalau kita nak lukis pemandangan dari atas ke bawah, atas kecil bawah besar, kita letak titik lenyap yang ketiga ni di atas. Itu beza dia. Contoh ni. Nampak tak? Yang ni dia letak titik lenyap di atas. Visible point ni, titik lenyap atas ni. 1 dan 2 ni silap sebenarnya. Ni 1, 2 ni V1, V2, V3 ni 1 dan 2. Cuma yang ketiga tu letak di atas. Bila letak di atas, dia sambung-sambung. Awak tengok macam bangunan tu terapung lah. Nampak? Nampak satu an eyes view dia panggil apa? Bukannya view mata burung. View mata semut. Seolah kita jadi semut kat bawah ni. Orang kecil, orang kerdil tengok bangunan tu tinggi. Tinggi tu. Sayup je tinggi ke atas. Macam tu lah. Dia panggil an eyes. Kalau daripada atas panggil bird eyes. Ni contoh. Nampak tak? Cuma kita tambah titik yang ketiga antara titik pertama dan titik yang kedua. Ni contoh. Bila orang lukis bangunan, nampak? Dia lebih cantik. Dia lukis bangunan yang tinggi, dia nampak macam lebih cantik. Ni dia. Cuma untuk melukis tiga titik ni, kita kena ada satu ruang yang luas sikit. Jangan kita kena ambil titik yang ketiga tu tinggi, bergantung kepada bangunan apa yang kita nak lukis. Dia tak mesti lukis bangunan tu. Lukis pokok pun boleh, lukis orang pun boleh. Pun boleh. Okey, tapi kebiasaan ni digunakan untuk melukis bangunan lah. Okey. Nampak? Ni dia bergantung kepada kita punya ni lah, kita punya corak apa nak lukis. Aku boleh nak lukis orang. Nak lukis orang. Lukis orang sebelum ni kita lukis orang dah. Hari ni cikgu nak ajar perspektif dulu Sabar Okey, ni contoh-contoh. Ni kalau kita nak lukis, tengok. Ini dia panggil an eyes, daripada mata semut. Gambar dari mata semut. Nampak? Yang atas tu kecil. Dia seolah-olah bertemu kat atas tu. Yang atas kecil, bawah besar. Bawah besar. Okey. Ni macam ni nampak ni. Cantik kan ni? Kalau kita duduk kat bawah, tengok ke atas. Kita duduk bawah, kita tengok ke atas. Yang ni daripada ini daripada atas ke bawah. Kita duduk bangunan yang tinggi, tengok ke bawah. Ini bird eyes. Pada mata burung. Nampak tak? Atas besar, bawah kecil. Sebenarnya ni konsep dia, kalau kita lukis, kita terbalik pun boleh. Kita terbalikkan dia pun boleh. Okey. Alright. Setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Faham tak? Tak ada. Okey, hari ni apa yang kita belajar hari ni? Perspektif. Okey. Memang kita minggu ni perspektif saja. Hari Selasa, hari baru ni satu titik. Hari ni cikgu habiskan 2 titik dan 3 titik supaya lepas ni kalau awak lukis, cikgu tak mahu lagi yang lukis nampak macam mendata saja. Biar ada perspektif. Tak kisahlah awak lukis apa pun. Boleh? Okey. Okey Boleh. Okey, apa yang awak nak buat? Kalau awak nak lukis orang pun boleh. Nak lukis orang masuk. Sekarang ni tadi awak nak lukis rumah kan? Tadi kita lukis rumah tadi kan? Sekarang cuba awak lengkapkan lukisan awak tadi. Cuba awak siapkan dia. Siapkan dia tu macam mana? Tengok contoh. Ada cikgu ambil lagi 2 minit Contoh cikgu buat gini kan? Ya. Yeah. Kalau saya nak macam yang macam bentuk petak tu lah. Lukis bentuk petak? Boleh. Tapi contoh cikgu begini. Cikgu bagi contoh. Tengok ni Contoh cikgu buat ni. Cikgu nak buat satu gambar macam ni. Nak lukis orang. Siapa nak lukis orang? Boleh masuk lukis orang. Cikgu masuk orang kat sini. Cara cikgu masuk orang. Cikgu masuk orang kat sini. Contoh ni contoh. Orang. Lukis orang ya. Ni orang belakang. Cikgu buat jalan, cikgu buat lorong. Lepas tu cikgu buat ada pokok bunga. Contohlah ni contoh. Atau ada kereta ke.
Okey, so awak tambah lah. Ini pun boleh buat jalan ke. Dan bila awak dah siap nanti, awak kena padam. Awak padam yang garisan-garisan yang awak tak mahu tu. Saya tak mahu orang. Tak perlu ke orang lah. Okey, bila awak nak siap kan, awak padam. Bila padam, tu awak color lah. Contohnya awak color rumah tu kan. Sebab yalah orang tu. Bila kita color dia, kita ni cikgu contoh lah. Rumah warna oren lah. So kita buatlah ikut kita punya kesesuaian kan. Pokok warna boleh warna. Ni cikgu tunjuk contoh je ni. Okey, contoh. Okey. Okey, kau siaplah satu lukisan. Siap dah orang. Tu boleh lah nak buat tambah jalan daripada sana. Tu bagi finishing dia. Nak buat macam mana? Tu tambahlah buat burung terbang, kiawan. Okey, siap. Mana kita daripada asal tadi 2 garisan titik ni, kita boleh buat gambar pemandangan. Okey. So cuba sini, cuba explore. Cuba explore Okey, itu saja untuk minggu ini. Dah berapa jam dah? 12.55 dah. Allahuakbar, tak perasan. Dah 12.55 dah. Okey, boleh balik rumah, boleh try. Cikgu bagi basic asas ni. Apa supaya Saya memang kat rumah. supaya awak boleh try. Kan? Supaya awak boleh try sendiri. Cikgu nak tunjuk semua ni, mana sempat, kita setengah jam je. Setengah jam ni nak lukis ni kena 1 jam 2 jam baru kita boleh. So awak boleh aplikasi, gunakan warna crayon ke, pensel color ke, pensel air ke. Cikgu nak habis dah ke? Nak habis dah, cikgu tutup dah. Okey, cikgu nak tutup present screen. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan tanya? Tak ada. Jika tak ada apa-apa, okey, siapa nak tunjuk, siapa nak left boleh keluar dah. Siapa yang nak left, cikgu ucap assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan.